Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini saya akan tunjukkan cara untuk membuat practical work yang kedua, iaitu Colpitts Oscillator Circuit untuk kursus electronic circuit. Okay, so ini adalah prosedur untuk membuat DC Colpitts Oscillator Circuit lah. Okay. So, saya dah lukiskan siap-siap figure ini. So, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah letak untuk Colpitts Oscillator. So, saya dah lukiskan siap-siap untuk Colpitts Oscillator. Okey, kelas. Kalau kita lihat dekat bahagian sini, kapasitor C3 disambungkan dengan bahagian perintang. Okey, antara perintang dan juga emitter. Kalau ikut sambungan biasa tak ada masalah sebenarnya. Tapi apabila kita menggunakan AC Studio, kita kena buat sedikit perubahan di mana emitter perlulah disambungkan secara terus kepada kapasitor. Okey, kita tengok perbezaan di sini. Okey, so ini adalah untuk membolehkan terhasilnya keluaran lah. Okey, so untuk yang lain ni saya rasa anda dah biasa untuk buat pertukaran nilai bagi voltage. So kita boleh tukarkan kat sini, tap to change and then boleh tukar dia punya value. Okay, so yang saya nak highlightkan di sini adalah kita menggunakan transistor. Okay, transistor yang kita gunakan adalah jenis 2N222. Okay, model 2N222. So, kat sini saya dah pilih, tapi macam mana you all nak pilih? Okay, tengok pada model selection, cari 2N222, lepas tu klik OK lah. Tapi kita boleh tengok kat sini banyak sangat pilihan yang ada. Tapi oleh kerana kita nak menggunakan 2N222, jadi kita pilih yang ini. Okay, so dah ada lah ya. Okay, kemudian kita labelkan V1 dan juga V2 dan juga Vout. Macam mana nak labelkan? Pilih dekat teks kat sini ni, sebut contoh. Okay, so pilih dekat sini, kita typekan teks tersebut. Katalah sekarang ni saya nak gunakan Vout. Okay, nak gunakan Vout, typekan terus Vout lah. Vout. Okay, so tekan OK. Katalah kita nak gunakan Vout kita tu, kita nak saiz yang agak besar sedikit. Saiz yang agak besar sedikit, so kita boleh gunakan scale 2 lah. Okay, kita tekan height. Okay, nampak tak? So, kita dah ada label untuk yang ni lah. So, kalau kata saya nak delete yang ni, saya delete yang ini. So, saya letakkan Vout. Okay. Okay, dan okay, kemudian kita nak dapatkan voltan V1 dan juga V2. Cara nak setting adalah tekan dekat volt ni, kemudian pergi dekat L ni. Kemudian kita akan tunjukkan, tikkan mana yang kita nak paparkan lah, pamerkan. Okay, so tekan height lah. Okay, so yang ni pun sama juga. Okay, so kita tekankan show plot, nak ke 1 ke 2, tekankan height. Okay, yang ni pun kita nak ke 1 ke 2, kita tekankan jugalah. Okay, tekan height. Okay, so kita dah siap untuk penyambungan litar. Okay, ingat tadi emitter disambungkan secara terus kepada kapasitor. Okay, untuk mendapatkan bacaan lah. Okay. Okay, so saya besarkan terus yang ini. Kita akan generatekan signal. Okay, saya try dulu generatekan signal. Okay, kita try generatekan signal keluaran. Okay, run. Okay, nampak tak keluaran yang terhasil? Okay, kita punya litar dah betul. Okay, tapi keluaran terhasil lah bentuk yang macam ni. Kenapa? Ni disebabkan oleh kita punya setting lah. Jadi, apa yang perlu anda buat adalah klik dekat circuit properties. Okay, yang stop ni kita change kepada 0.3 milisaat. Okay, so milisaat. Klik OK. Point kita gunakan 200. So 200, kita tekan OK. OK, done. OK, kita try run balik ya. OK, run.
Okay, kita run. So, kita dah run yang ni. Ni baru, oscillator baru nak berayun lah. Okay, baru menghasilkan ayunan. Okay. Okay, so bila kita biarkan seketika, so gelombang interaksi adalah yang macam ni lah. So, kalau kita perhatikan, dia ada warna merah dan juga warna hijau. So, warna merah adalah keluaran untuk V2, warna hijau adalah keluaran untuk V1. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, keluaran yang perlu kita ambil adalah waveform V1 dan juga waveform V2. Okay. Dan juga kita perlu dapatkan nilai frekuensi keluaran ataupun resonant frekuensi secara measure. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah kita dapatkan frekuensi. So, kita tekan sini. Kita buat run and show all. Okay, so kita dapat kat sini kan. So, kita ambil waveform tadi yang warna merah adalah output. So, kita ambil dekat bahagian output lah yang warna merah. Kita gerakkan cursor sampai sini. So, lebih kurang 44.6 microsecond adalah dia punya period ataupun tempoh. So, kita kena bagikan 1 over period baru kita dapatkan frekuensi. So, yang ni, keluaran di sini perlu anda letakkan dekat bahagian yang ini. Dekat bahagian sini. Okay, kalau tak cukup space, kita akan boleh gunakan yang lain lah. Maksudnya boleh tambahkan kolom sendiri. Okay, so untuk kita nak namakan file. Okay, saya tengok pada output. So, yang ni adalah output yang pertama untuk L sama dengan 1 mH. Ini adalah untuk L sama dengan 3 mH. Jadinya untuk yang ni saya buat step 1. Yang ni adalah step 2. Merujuk pada output. Okay, so bila kata saya nak guna macam tu. Okay, so apa yang perlu saya buat adalah saya akan labelkan. Okay, saya tukar label. Kita save dulu. Kemudian kita tukarkan save as kepada particle work 2. Okay, step 1. Okay, lepas tu letakkan nombor pendaftaran anda lah 06 DEQ 18 F 1078 79 ke? Okay, 79 Okay. Okay, so ni step 1 kan? Okay. So, dah dapat keluaran. Kemudian kita boleh, inilah maksudnya nanti bila you all buat, saya nak you all screenshotkan jawapan yang ni berserta dengan data yang you all lukiskan. Okay. So, boleh dapatkan untuk V1 dan juga V2 lah. Okay, keluaran untuk V1 dan juga keluaran untuk V2. Okay, kita tengok sekejap. Okay, so keluaran V1 dan juga keluaran V2, kita nak tengok beza fasa. Tapi katalah kita nak tengok one by one. Maksudnya yang ini, katalah kita nak tengokkan V1 dulu. So V2 ni kita antikkan dia. Kita tengok V1 dahulu. Okay, okay, untuk dapatkan V1, okay, kita klik dekat V2 ni. Okay. So, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu antikkan semua paparan untuk vote yang kedua. Okay, so kita akan runkan yang pertama. Okay, so kita tekan run. Kita tekan run dan kita akan tunggu sehinggalah waveform yang terhasil tu akan dapat yang cantik. Okay. So, ini adalah waveform untuk V1 ya. Okay, so kita dah dapat waveform untuk V1. So, kita screenshotkan sahaja. And then, kita letakkan dekat bahagian yang ini. Okay, waveform yang V1. Okay, so boleh buatkan table lain untuk masukkan V1 lah sebab dia punya space tak mencukupi. Okay.
So, bila kita dah dapatkan nilai untuk V1, kemudian kita kena dapatkan pula nilai untuk V2. So, apa yang perlu kita lakukan adalah kita antikkan pula untuk V1. Okey, so kita tikkan dekat paparan untuk V2. Okey, so kita tekan yang ni. Okey, show plot. Okey, cursor 1, cursor 2. Okey, kita hide kan. And then kita run. Okey, run Okey, so dia akan ambil masa untuk generate signal. Okey, tunggu sehingga signal stabil. Kemudian baru kita tekan stop lah. Okey, so ini adalah keluaran untuk V2. Okey, screenshot dan masukkan dekat bahagian V2. Okey, so untuk next adalah kita akan tukarkan nilai L daripada 1 mH kepada 3 mH. So, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama sekali kita save dahulu hasil kerja kita tadi. Kemudian kita akan save as kan untuk practical work. Kita nak letakkan kat sini adalah practical work step 2. Okey, step 2 Okey, tekan okey. Okey, so step 2 kita tekankan okey. Okey. Okey, dah siap. Sebab tadi saya dah save gunakan nama file yang sama, jadi dia override lah. Okey, so untuk yang ni apa yang perlu anda buat adalah tukarkan sahaja nilai bagi L kepada 3 mH. So change the value kepada 3 mH and then click OK. Dan kita hide kan. Okey, so apa yang perlu kita buat adalah yang pertama sekali kita perlu dapatkan nilai bagi frekuensi resonan. Okey, frekuensi keluaran. Kita perlukan kedua-dua keluaran V1 dan juga V2 lah. Okey, so kita klikkan, kemudian kita tekan hide. Okey, kita run stop. Okey, kita run dahulu. Okey, sama juga, tapi ada beza tak? Kalau nampak perbezaan antara nilai induktor 1 mH dengan 3 mH berdasarkan kepada dia punya waveform. Okey. Okey, so kita tekan stop. Kita buat run and show all. Okey. So, keluaran untuk V2 adalah berwarna hijau. Jadi, kita akan dapatkan period untuk yang berwarna hijau. Untuk one complete cycle. Kita letakkan kat bahagian sini. Okey, yang second kita dapatkan kat bahagian sini. So, ni baru dapat one complete cycle lah. So, nilai period adalah dalam lingkungan 78.7 microsecond. Okey, so dah dapat waveform yang ini, masukkan dalam frekuensi output yang di sini. Okey, so dapatkan nilai frekuensi. So, yang kita dapat adalah dalam bentuk period, jadinya 1/T. So, kita akan dapat frekuensi lah. Okey, so kita letakkan dekat bahagian sini. Untuk nilai L sama dengan 3 mH. Okey, apabila dah siap, kita akan lihat balik waveform untuk setiap keluaran V1 dan juga V2. Okay, untuk case yang ni saya akan disablekan paparan untuk V2. Okay, so saya akan generatekan semula. Okay, so kita akan tunggu sampai oscillator tu telah selesai mencana signal lah. Kita akan tengok keluaran dia macam mana. Okey, beri masa untuk untuk keluaran ni terhasil lah. Okey, stable. Okey, kemudian kita tekankan stop macam ni. So, ini adalah V1.
Okey, untuk nilai L sama dengan 3 mH. So, kita letakkan dekat bahagian sini. Okey, B1. Okey, next adalah kita buatkan untuk V2. So, kita disablekan paparan untuk V1. Okey, so kita enablekan paparan untuk V2. Okey, klik dekat sini. Enablekan paparan untuk V2. Okey. Okey, so kita run. Okey, run. Tunggu masa sampai waveform ni dah stable lah. Okey. Akan ambil masa sedikit lah untuk dia menghasilkan ayunan kan, keluaran dia. Okey. So, kita tekan stop kat sini lah. Okey. Okey. So, ni adalah output untuk V2. Okey. So, kita letakkan dekat bahagian V2. Okey. Satu lagi saya kata, seperti juga untuk waveform bagi L 1 mH, saya perlu juga anda letakkan sekali kedua-dua waveform. Okey, untuk V1 dan juga V2 sebab kita nak tengok perbezaan fasa. Jadi kita enablekan balik kita punya paparan untuk V1. Okey, kita akan run semula. Okey. So, kalau tengok permulaannya pun berbeza dengan nilai L sama dengan 1 mH tadilah. Okey. So, kita tunggu sehingga keluaran terhasil. Oscillator telah menjanakan isyarat. Okey, yang merah adalah V1, yang hijau adalah V2. Okey, so kita tekankan stop. So, ini adalah keluaran dia. So, nanti screenshot dan letakkan dekat bahagian bawah ni lah. Ini combination di antara V1 dan juga V2. Keluaran V1 dan juga V2. So, masih lagi ada perbezaan fasa. Okey, di antara keluaran V1 dan juga V2. Okey, kelas. Itu untuk yang praktikal. So, kita savekan dahulu. Kemudian, saya nak tunjukkan juga kalau katalah kita tukar kedudukan untuk kita tukar kedudukan untuk grounding. Okey, tadi kita combinekan grounding kan antara litar tangki dan juga litar yang ini. Okey, so sekarang ni saya asingkan, kita tengok adakah terdapat sebarang perubahan kepada keluaran. Okey, so ni untuk L sama dengan 1 mH. Okey. Okey. So, kita settingkan circuit properties. Okey. Ingat lagi tak? Yang ni kita gunakan 0.3 milisecond. Okey. Milisecond. Tekan OK. Yang ni kita gunakan 200 point. Okey, 200. Okey. Okey, kita akan generatekan signal. Okey, secara amnya kita akan dapatkan keluaran yang sama macam yang tadi walaupun kita asingkan dia punya grounding. So, sebenarnya tak ada masalah lah sama ada kita asingkan ataupun kita tak asingkan grounding lah. Okey, so dia akan dapat waveform yang sama. Okey. Okey, kelas. So, jangan lupa untuk yang tadi make sure untuk mengelakkan daripada kita tidak mendapat jawapan, make sure emitter perlu disambungkan secara terus dengan bahagian kapasitor C3. Okey. Okey. Kalau kata contoh ya, saya buatkan sambungan yang ini. Okey, kita try Kita try, saya nak tunjukkan. Kalau kita buat penyambungan tu tak kita tak terus pada bahagian emitter. So, apa yang berlaku? Okey, so kita try run Okey, so kita akan dapat waveform dia adalah nampak macam ada hairotan kan.
tak cantik waveform tu, ada distortion. Okey, jadi kita takkan dapat signal sign yang cantik. Jadi perlu untuk anda tukarkan dia punya sambungan tadi. So kita kena letakkan dekat bahagian sini lah. Okey, untuk mendapatkan jawapan yang betul. Okey, done. Okey, so kita tengok balik. Okey, so itu sahaja perkongsian saya untuk practical work yang kedua. Dan saya harap pelajar dapat membuatnya dengan berjaya, kerana semua step telah saya tunjukkan di dalam tutorial ini. Okey, sebarang persoalan bolehlah dikemukakan kepada saya ataupun kepada pensyarah kursus kelas anda. Okey, so saya harap anda dapat menyiapkan tugasan practical work 2 ini dengan jayanya. Okey, dan saya ucapkan semoga berjaya untuk menyiapkan tugasan ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.